Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Nota kecil ini insya-Allah kita cuba kumpul sunnah-sunnah amali dan juga bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan solat, wudu dan juga sedikit daripada kehidupan kita ni, insya-Allah. Kata orang setiap benda orang nak naik taraf belaka. Tak, waktu naik taraf, ni naik taraf, yang kita tak naik taraf lah ni dalam bab ibadat. Napa tak apa nak naik taraf? Maya sunat 2 rakaat tu kok tak nambah-tambah dah. Itu dia panggil tidak naik taraf. Baca kita zikir-zikir kita pun kita mengapa di sekolah rendah dulu. Pahala ni pakai tu lagi. Kita kata kenapa kita tidak mau upgrade sikit dari sudut bacaan-bacaan kita ni. Jadi insya-Allah bacaan-bacaan yang kita pilih dalam kitab kita ini terkumpul dalam sebuah buku yang terjemah, nama dia Perisai Muslim. Kitab ni kecil, boleh-boleh pokok tapi kalau kita betul-betul mantap boleh masuk dalam kepala, itu lagi kemah. Hafalah satu doa satu hari, insya-Allah lama-lamanya habis lah tu. Jadi tu ustaz cara nak hafal baca budak lagi ni, yang dia insya-Allah kita cuba baca dan kita coba amalkan apa yang kita ada ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang cara-cara kaifiat takbir. Bagaimana kita nak bertakbir, nak angkat tangan macam mana. Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan kita. Bila selesai daripada takbir, tangan kita sudah berada di dada, apa yang kita nak baca. Jadi sambungan kita di sini, insya-Allah kita akan sambung di muka surat 140. Membaca doa iftitah. Baca doa iftitah. Apa makna doa iftitah? Tanda situ. Doa iftitah yakni doa permulaan solat. Kita dah masuk dalam solat dah ni. Bila kita takbir, takbir yang pertama itu nama dia takbiratul ihram. Apa nama takbir kita? Takbiratul ihram. Kenapa jadi takbiratul ihram? Sebab bila kita takbir Allahu Akbar, bermakna haramlah perkara-perkara yang dulunya halal. Bercakap boleh, makan boleh, minum boleh. Bila sudah Allahu Akbar, tidak ada. Perhubungan kita dengan Allah Al-Khaliq, kita hanya tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan muka kita, dengan dada kita, dan yang kalau boleh yang besar lagi, ini yang kita berusaha ni insya-Allah dengan hati kita. Kita nak solat dengan anggota, insya-Allah tidaklah susah sangat. Tapi ramai juga orang tak solat pun. Bagi orang yang solat, Syekh Daud tulis sebuah kitab Munyatul Musalli. Apa makna? Cita-cita, harapan orang solat. Orang solat dia nak apa? Nak Allah kabul solat kita. Nak solat atau memberi kesan dalam jiwa kita. Kita nak jadi manusia yang baik. Pasal tu kita solat. Maka dia punya solat itu sendiri mengandungi bacaan dan juga perbuatan. Maka bila kita solat, yang zahirnya insya-Allah setakat yang kita belajar kita mampu buat. Tetapi yang batin dia panggil salatul qalb, solat hati. Itu yang kita bimbang hari ini, takut tak tercapai dia punya tahap salatul qalb. Semualah dalam ibadat kita yang lain. Macam kita pergi haji, ramai orang pergi haji berpuluh ribu setahun pergi haji, kecuali tahun ni takdir Allah Azza wa Jalla, rakyat Malaysia dibenar hanya 8 orang. Sedap kan bunyi tu, 8 orang yang Tuhan pilih malam ni, tahun ni 1441 yang boleh pergi haji. Setiap tahun kita pergi berpuluh-puluh ribu, tetapi bila kita balik, bagaimana kita nak nampak asarul hajj, kesan haji dalam jiwa kita tu kadang-kadang tak berkesan.
Sebab apa tak berkesan? Hajjatul abdan lawalaysat hajjatil qulub. Haji tubuh, hati tak haji. Itu kita takut. Pasal itulah kita cuba dengan bacaan-bacaan ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menaikkan, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita faham. Doa kemudian lepas kita takbir membaca doa iftitah. Doa iftitah maksudnya doa permulaan solat. Itu mana iftitah. Iftitah atau ada pun istiftah. Dia boleh baca dua. Iftitah, pembukaan. Istiftah pun sama juga, maknanya pembukaan solat. Bicara kita yang pertama dalam solat kita ni bacaannya ni. Bacaan doa iftitah ataupun istiftah mengandungi terdapat pelbagai lafaz. Lafaz dia tu yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa lafaz. Dan elok dipelbagaikan bacaan. Manakala kita mampu, kita cuba pelbagaikan. Zuhur baca ni, asar baca ni, solat malam kita baca ni. Kita pelbagaikan. Sebab setiap lafaz nabawi, setiap lafaz yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung hikmah dan rahsia-rahsia di sebalik permohonan tersebut. Tak ada benda yang tidak rahsia yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaznya yang dibaca ikut belakang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cantik. Maksud dianya, maha suci engkau ya Allah, sepenuh pujian kepadamu, berlimpah-limpah keberkatan namamu, maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu, tiada sembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Mana kita tawajuh kita ni, kita hadapkan muka kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita mula dengan kita serahkan diri kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil yang pertama yang kita baca. Kemudian ada lagi bacaan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Waja'a inda Muslim, terdapat riwayat dalam Sahih Muslim, tuan-tuan tandalah. Terdapat dalam Sahih Muslim di mana Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu kana yajharu bihi. Dia biasanya bacaan doa iftitah ni perlahan kan. Tapi ada kalanya Sayyidina Umar dia kuatkan bacaan. Dia kata apa? Aku nak ajar kepada para sahabat radhiyallahu anhu, aku nak ajar bahawa ini bacaan yang aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sepatutnya bila bacaan sirri kita jangan kuat. Dikuatkan untuk orang belajar. Itu saja. Tapi kalau kuat sampai jadi waswah jangan. Itu bahaya pula nama dia. Kan? Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik lagi diberkati. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ada kisah dia. Tengok di bawah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang kelebihan baca doa ini. Bila Nabi dengar bacaan ini, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tengok
12 malaikat berlomba-lomba berebut siapakah di antara mereka yang nak bawa naik ke langit bacaan yang kita baca tadi. Masya Allah, tabarakallah, seronok kita ni tak usah kata apa dah. Kita beli barang awak balik, berti-berti kereta, tiba-tiba anak cucu mari nak angkat barang, seronok dah. Ini bacaan yang kita baca, 12 malaikat berebut nak bawa catatan amalan kita tu dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba kita tak pernah baca pula. Penat. Kan? Kemudian itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, bacaan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mula solat dia baca doa ni. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Artinya, Allah, jauhilah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan di antara timur dengan barat. Mana kita suruh jauhlah kesalahan-kesalahan ni, kita tak mau ulang lagi buat. Mana dosa-dosa lepas tu campur, jauhlah kau. Gitu maksud. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan kain yang putih daripada noda, daripada kotoran. Dia tak kata kain biasa ni, kain putih. Bila main kain putih ni mudah nampak, kalau bersih pun nampak, kotor pun nampak, kan? Ya Allah, cucilah aku daripada kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan ais, air batu dan juga air dingin. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Ana nak tanya para jemaah sekalian, biasanya kita baca doa ni ke siapa? Baca korang, baca korang mati. Sekarang ni kita baca kita hok nak mati. Jangan tunggu orang baca lah. Hari-hari hidup baca, minta basuh baju, minta basuh kotoran, minta basuh kita ni, kita akan jumpa. Tengok di muka surat 30 tu. Kalau yang perisai Muslim ni sudah ada, yang ada perisai Muslim tu baca. Kita ijazah terus amalan ni, kan. Muka surat doa iftitah, muka surat 39. Sudah ada, alhamdulillah. Sebab anak baca ni ada jemaah basic jauh-jauh. Dia kata tak ingat ustaz ni. Tak ingat tak ada masalah. Esok pergi kedai photostat anak izinkan, kan. Kita suruh dia photostat besar, lekat di tempat kita nak solat di rumah kita tu. Letak di dinding tu, tempat kita nak hafaz jadah tu. Mula-mula ni tengoklah dulu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, hafal molek. Mudah-mudahan lama-lama dia ingatlah tu, insya-Allah. Daripada tak baca, baik kita baca. Nak pergi buku ni payah juga. Kita kira lekat di tempat kita nak solat. Comel tu. Tak nampak di kedai photostat ni dia boleh ikut nak saiz berapa boleh berlaku dah. Besar-besar ni. Dia SOP dia panggil. Taipek dia ni. Boleh besar. Jadi puas hatilah biar kita boleh baca, insya-Allah. Jadi mengikut hadis ni dalam Bukhari Muslim, ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucap doa iftitah ini di dalam solat fardu dan juga solat sunat dia. Solat malam. Biasa solat malam tu dia panjang sikit. Ni macam kita baca ni. Tengok dalam buku perisai Muslim kita ni ada riwayat. Jemaah kata kenapa dalam buku ni tak ada riwayat ni? Sebab riwayat ni sudah masyhur ni. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kan? Biasa kita hafal ni. Nah, jadi hak ni hak ingat dah, jangan tinggal. Hak ni pun sahih riwayat dia. Tidak tinggal. Cuma yang kita nak bagi ni hak nak tambah. Nak naik taraf lagi insya-Allah. Dalam buku Perisai Muslim ni banyak lagi. Kan? Di antara yang anak suka sangat dalam Perisai Muslim ni, para jemaah sekalian, di muka surat 43 tu, bacaan ni bacaan yang sangat penting khususnya di zaman kita hari ni. Tanda dari Perisai Muslim tu. Bacaan dia nya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Comel. Kita tawasul Rabb Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dengan bumi, tahu semua yang tersembunyi yang nyata. Kita minta apa? Ihdini lima ikhtalifa fihi. Minta Allah Ta'ala bimbing ke hati kita dalam perkara-perkara yang jadi khilaf di kalangan manusia. Hari ni berapa benda tak khilaf? Khilaf berlaku. Kan? Tu khilaf, ni khilaf. Maka kita minta Allah Ta'ala bimbing kita kepada mana? Supaya bimbing hati kita ni untuk menerima yang hak, yang benar. Dalam banyak-banyak khilaf tu, tunjuk hati aku ni hak betul. Yang hadis ni, doa ni sangat penting. Kalau boleh dia dijadikan doa, dia panggil doa solat malam. Satu doa solat malam ni panjang-panjang Nabi kita. Sebab doa di masjid dia tak panjang, kerana makmum belakang tu ada orang yang sakit lutut, ada orang tua, ada orang nak cepat, kan? Itu dia panggil fiqh ad-du'a. Fiqh doa ni memang kena macam tu. Kadang-kadang kita tak apa nak faham juga fiqh doa. Zaman SOP ni, waktu kuliah kita setakat Isya. Betul tak? Tapi ada kalanya dah lah sembahyang maghrib panjang dah. Nyom zikir pula panjang pula. Dia mikrofon ke kuliah 25 minit Isya dah. Itu kita panggil tidak ikut SOP, dia panggil lagi tu. Fiqh doa tidak ada. Disuruh orang berhenti awal, kita pula bagi masa sikit contohnya, kan. Apa satu fiqh imam kita ni fiqh baca pendek, zikir sekejap, lepas Isya panjang pun tak apa, sebab SOP dia tak syarat lepas Isya kena berhenti awal. Dia syaratnya kuliah tu kena berhenti awal. Itu dia panggil fiqh SOP. Kena ada. Ada setengah sahabat-sahabat kita belaka, tapi dia tidak faham. Lepas tu, Isya kena berhenti. Lepas tu 25 minit ni kali nak kata ke apa? Dah mari 2 jam naik kereta dah. Itu dia panggil tidak faham. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia punya fiqh doa, ketika dia solat malam dia baca panjang sebab dia seorang dia. Dia nak berdiri sampai bengkak kaki, tak ada siapa boleh larang. Tapi waktu dia diramai-ramai, Nabi kata khafif. Apa makna khafif? Ringkaskan. Ramai belakang kita nak ada zawil hajah, ada orang tua tak larat, mungkin ada ibu anak kecil. Macam-macam dia punya keperluan. Masya-Allah. Baik, yang terakhir kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ingat Maulid ni tak? Pasal apa ingat? 3 hari duduk takbir raya ni. Dia sebenarnya bacaan ni, format dia tu, semua isi dia tu dekat-dekat ya. Macam zikir lepas solat kita aja tu. Dia mau kata, oh payuh nombor 5 ni. Tak. Kalau campur-campur sama ya, cuma ada susunan dia. Macam ni, kalau kita campur semua, hak biasa dah berlaku ni. Tapi oleh kerana tidak biasa baca di situ, maka kita tak terbiasa. Tengok lafaz dia cantik. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Mana kita puji Allah Taala ni setiap masa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ni kelebihan dia. Ajibtu laha, masya-Allah. Futihat laha abwabus sama. Nabi kata aku sangat mengagumi bacaan ini. Ia membuka pintu-pintu langit. Jadi kita baca doa iftitah tengok tadi. Hak tadi malaikat berebut nak naik laporan. Ia ni pintu langit terbuka. Mana langit terbuka, diangkatnya laporan, insya-Allah doa kita mustajab. Masya-Allah tabarakallah. Jangan duk cari hak pelik-pelik lah.
Hak peliknya, kita tu pelik. Sebab tidak beramal dengan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa jadi pelik lalu. Baiklah para jemaah sekalian, Nana ambil ringkas-ringkas je. Itu dia panggil bacaan doa istiftah ataupun doa iftitah. Tamaklah kita. Lepas pada doa iftitah, jangan cepat. Kita kena baca isti'azah. Mana sebelum kita baca Al-Fatihah, kita kena baca isti'azah. Apa makna isti'azah? Isti'azah tu maknanya minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Membaca isti'azah, yakni memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni kerja dia nak merosakkan solat kita. Dengan cara dia mari was-was. Kan bila azan dia lari. Siapa terketuk? Tu dalam hadis pun. Zurat, dia kata zurat tu terketuk dia lari. Derah lagi tu. Nah. Habis azan dia mari pula. Jadi kalau kadang hak dia bangun semaya sunat, selamat. Hak tak dia bangun semaya sunat qabliyah, apakah buas itu? Hak dia pergi ke syaitan. Syaitan yutan balik, dia pergi ke air, jangan bangun. Tak ada aku. Bisa mana? Nah. Di mana hak anak tak bangun semaya sunat qabliyah tu? Mayalah kau ajak kita tak? Kalau tak si kata. Haknya pergi ke air di syaitan tak boleh bangun. Ni bahaya. Bila qamat, lari pula dia. Sudah qamat lari pula. Pasal itulah dia kena perapat saf. Jadi bila mari zaman PKP ni, saya tak nak nyelik dah sah ni guling pun boleh. Oh ni dia panggil mazhab PKP. Tak boleh kata apa dah kitanya. Insya-Allah kita doakan supaya penyakit Covid ni hilanglah dengan cepat-cepat. Pakak patuhlah belaka SOP tu insya-Allah. Nah, ni tak tahu patuh tak patuh pun menabuk belik-belik dah jadi. Masyarakat kita lah, pasar pagi ke pasar malam kau tak jadi apa dah. Baik, balik ke tajuk kita. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala minta daripada Allah perlindungan daripada syaitan supaya solat kita ni tidak dikacau. Tidak diganggu gugat oleh syaitan. Dengan membaca secara perlahan. Kita bacanya perlahan dengan antara lafaz. Lafaz isti'azah ni yang masyhur iaitulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz ini yang disepakati oleh majoriti ulama. Kebanyakan ulamanya ambil lafaz ini berdasarkan firman Allah Taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau nak baca Quran, maka pohonlah perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang dirjam. Jadi kita nak ista'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila kita nak baca Quran. Kita kena ingatlah. Ayat ini dalam suratul Nahli ayat 98 dan ada satu lafaz lagi. Lafaz ni tidak berapa masyhur penggunaannya tapi boleh guna. Patut kita gunalah sekali-sekala. Yaitu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ana suka guna ni waktu kita tadabbur Quran supaya masyarakat ni biasa dengar. Bila biasa dia boleh buat kan. Setengah orang dia tanya, dia kata kenapa baca ni? Kita kata ada dalil. Mana? Ni ayat surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Jika engkau dihasut oleh suatu hasutan daripada syaitan mari kacau kita, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala ajar huwa innahu huwas samiul alim, maka kita baca a'udzubillahil samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ada. Dan ada juga riwayat dalam hadis lain. Kalau tengok dalam buku zikir pagi petang tu yang anak kumpul tu ada lafaz tu. Kita guna lafaz tu. Maka para jemaah sekalian, tulis di kitab ini sunnahnya. Sunnahnya bila kita solat,
kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di mana? Selepas baca doa istiftah. Tapi ada sebahagian imam sebelum akad takbir habis baca dulu, habis isti'azah dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, sampai sudah. Kita kata lorak tu imam, akad takbir gak baca lah qul a'udzu birabbin nas tu. Kadang-kadang kita ni bertukar tempat. Dia kerja pak imam sebelum akad takbir bukan duk baca hak ni. Kerja dia nya pastikan betul saf, sama saf. Kalau tak ada PKP, rapat saf. Dah. Sampai PKP ni dua ya boleh kata. Penuh saf, sama saf. Penuh boleh, sama boleh, rapat tak boleh. Kan? Maknanya itu kerja imam, dia kena tengok pastikan sah betul, sah sama. Tapi kita kadang-kadang lama kita menunggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, apa sudah. Kita kata ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, comel. Betul saf, sama saf, nah, rapat saf. Kemudian kita akad takbir, lepas akad takbir baca iftitah, baru sampai sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Kita minta kepada Allah Taala ni dengan hati yang ikhlas, insya-Allah syaitan tak kacau kita. Jadi kena ingatlah tempat-tempat. Ana ada senarai satu tempat, satu tulisan dulu. Beberapa tempat yang kita bertukar tempat. Ada. Di antara hak ni tukar tempat. Bilal bila nak qamat dia kata saf. Bukan kerja Bilal, betul saf tu. Betul saf ni kerja siapa? Kerja Pak Imam. Patut Pak Imam tarik telinga. Kerja kawan tu tidak kerja demo. Kerja Bilal i'lan bi iqamatis salah. Semaya nak buat dah ni, semaya nak bangun dah ni, mari belakang. Itu kerja Bilal. Kerja imam suruh betul sah. Itu jawatan dia. Sama juga bila kita solat jenazah. Solat jenazah, doa solat jenazah tu di mana? Takbir yang ketiga. Kadang-kadang masya-Allah imam takbir yang ketiga kita nak baca doa hak biasa apa? Tak. Allahumma fillahu warhamhu. Tak dah habis. Takbir yang keempat dah. Pas dia pergi doa panjang di mana? Lepas solat. Lepas solat orang nak angkat dah jenazah tu, bukannya duduk berdiri tunggu lagi. Itu dia panggil tukar tempat. Kenapa kita tukar format? Yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh para ulama Islam sudah tulis bahawa doa, ikhlaskan doa kepada jenazah ba'da at-takbirah as-salisah, setelah takbir yang ketiga. Baik, kita habis kitab kita. Perkara yang ketujuh, membaca basmalah. Ini bahasa asal dia basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu mana basmalah. Bismillah itu dibaca bila? Dibaca selepas isti'azah. Ingat. Maknanya kita tertib. Doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, barulah kita baca al-Fatihah. Kalau kita imam, kalau kita makmum, tak lagi lah. Pakai senyap sakat tu lah. Bila nak baca ni, lepas pada amin nanti baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Baik. Kata di seorang tabi'in, tanda seorang tabi'in ni, nama dia disebut dalam hadis. Hadis ni diriwayat oleh siapa? Nama dia Nu'aim Al-Mujmir. Tulis nama sikit, menarik. Nu'aim, nama dia Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Nu'aim ni seorang ulama tabi'in as-siqah, maknanya ulama tabi'in yang hebat, min ulama il-Madinah. Mujmir tu gelar kepada ayah dia, bukan gelar dia. Mujmir tu maknanya orang yang bawa kemian. Biasa orang Arab ni pasal tak? Kat Masjid Nabi ada, tengah tawaf pun ada. Hak dia bawa junjur kemian duduk bakar tu. Sedap wangi bau kan. Kita ni kena ada juga mujmir ni. Beli alak di Arab tu pasal sini. Tapi kalau yang asma ke boh, dia tak biasa kan.
Jadi ayah dia Abdullah Al-Mujmir ni rahimahullah taala, dia ni menjadi petugas di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Umar keluar daripada rumah dia nak pergi masjid, Abdullah Al-Mujmir dia duduk tunggu dengan bahu dia tu, dengan berasak tu, supaya Sayyidina Umar mari. Biasanya orang dia akan tok dengan serba dia kau. Yang penting bau sedap. Maka kenallah dia tu dengan nama Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Itu cerita Mujmir. Menariklah cerita ulama-ulama besar ni, kita dengar cerita dia pun kita rasa apa ni, wangi majlis kita. Nu'aim ni di antara min akhassi ashabi Abi Hurairah. Seorang yang sangat setia belajar berguru dengan Abu Hurairah, dikatakan selama 20 tahun dia belajar dengan Abu Hurairah. Dia orang alim besar sebab Abu Hurairah di antara rawi yang banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang marah Abu Hurairah masuk Islam kemudian, kenapa riwayat hadis dia banyak? Sedap juga cerita. Dia kata orang lain sibuk dengan kebun, sibuk dengan pasar. Abu Hurairahnya sibuk mengaji, tak ada kerja. Pernah dia duduk di Sufah ni belakang masjid Nabi tu, ada macam kita agak bangsal. Pondok duduk situ, tunggu Nabi keluar ya, nak ngajar, ada lalu dia. Nabi nak pergi perang, dia nombor satu. Hak jual kat tangan nak pergi. Masya-Allah. Pasal tu dia dapat ilmu walaupun masuk Islamnya kemudian. Radhiyallahu anil jami'. Pernah satu hari Abu Hurairah berguling dalam masjid Kubah. Sebab apa? Terlalu lapar, tidak ada makan. Jangan kata dia malah dah. Dia takut terlepas hak Nabi mengajar. Nak pergi cari kerja, takut terlepas majlis ilmu. Baik. Kata di Nu'aim, dia kata apa? Fayaqulu sallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku solat di belakang Abu Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Quran. Dia baca bismillah, kemudian dia baca Al-Fatihah. Lepas solat dia kata wallazi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku telah tunjuk kepada kamu cara solat yang aku tengok Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja para sahabat menukilkan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kan Nabi sebut dalam hadis sahih yang diriwayat oleh Malik Ibn Al-Huwairis, Nabi kata apa? Wasallu kama raaitumuni usalli. Mu tengok seperti aku semaya. Mu semaya seperti mu tengok aku solat. Maka sahabat-sahabat ni bekerja menjalankan tugas. Setiap kali dia pergi mana-mana tempat, dia akan kumpul orang anak ajar. Abu Hurairah kata la asbahukum, aku solat kepada kamu ni solat itulah yang aku tengok. Masya-Allah tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian ni, baca Al-Fatihah. Maknanya kita boleh simpulkan di sini iaitulah tentang bacaan kita ni Al-Fatihah. Selepas daripada Al-Fatihah barulah kita pergi kepada amin. Lepas daripada amin barulah kita mula Al-Fatihah bagi makmum, dan bagi imamnya dia baca surah. Kalau kita solat seorang, ada dah iftitah, ta'awuz, bismillah, Al-Fatihah, amin, surah. Cuma timbul sedikit pertanyaan daripada sebahagian masyarakat, iaitu setara mana kita nak baca waktu solat sirri, waktu solat perlahan, ataupun kita makmum di belakang imam, setakat mana volume kita boleh guna untuk kita baca Al-Fatihah. Ana tengok keluar sebuah video, dia kata salah kita ni sebab tak baca siapa dengar. Ramai masyarakat kita ni tukar channel, mula baca molek, le ni derah pula. Kalau dia jadi tu imam kan, solat rakaat yang kedua, yang ketiga, kita boleh amin dia baca Fatihah kuat, kita kata itu tidak tepat. Tengok dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Majmu'. Tanda tuan-tuan, ana rasa ini sangat penting sebab kita kena betul balik channel kita ni, betul balik.
Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu' wa adna al-israr an yusmi'a nafsahu idza kana sahih as-sam'i wa la 'arada 'indahu min laghatin wa ghairihi. Maknanya adna al-asrar, maknanya apa ni, perlahan yang dia kena buat itu iaitu yusmi' nafsahu. Maknanya kalau kita semaya seorang, bolehlah kita derah sikit kan. Tapi kalau kita sebelah kita tu orang lain, tuan-tuan, bila kita orang baca derah Al-Fatihah sebelah kita, rasa lagu mana? Royak molek amalan ni tak usah takut-takut. Berasa terganggu. Selesa? Tak selesa. Tengok dia tu sebelah, tukar. Lopak hidup lain kita. Tak hidup aku kat dia ni. Baca derah nak jadi tu imam juga dia. Imam Nawawi kata adnal israr, maknanya apa ni, suara perlahan itu sekadar yusmi' nafsahu, sekadar dia je dengar. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Dia letak mulut kita sini. Mulut kita ni berjalan kok ni, sambung tak sambung dengan telinga? Sambung. Pasal tu kita boleh perlahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dengar. Orang sebelah tak dengar. Cukup setakat tu. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Derah dah tu. Mana kalau orang sebelah boleh dengar, tu kira derah. Ada memang sahabat buat sekali-sekala nak ajar kepada orang yang perlahannya ni bacaan dia. Kalau tidak macam mana rawi nak riwayat. Kan? Kalau tidak rawi tak boleh riwayat kecuali dia ajar secara khas. Kalau sekarang nak tangkap dalam perbuatan tak boleh ambil. Itu kita kena betul baliklah. Hak mana kuat tu kohor balik. Turun balik dia punya volume apa ni suara tu. Dia kata lah video betul sebab ada khilaf. Dia khilafnya begini, tuan-tuan. Imam Nawawi kata apa ni? Sahih hasan. Bagi orang yang pendengaran dia bawa molek, wala ard, mana tidak ada gangguan di sisi dia. Contohnya kita semaya sini, orang duduk bising, duduk piling bangunan kelekong. Jadi kita kena kuatlah sikit kali dia tak dengar apa kita. Tapi kalau tidak la arida, mana tidak ada sebarang gangguan, kita baca yusmi' nafsahu, sekadar kita baca telinga dengar. Inilah pandangan yang disebut oleh Ibnu Qudamah dan juga Imam Nawawi dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata wa hadza amun fil qiraati wat takbir wat tasbih fil ruku' wat tashahhud wassalam. Semua. Kita tak usah dekat kuat-kuat. Cuma oleh kerana ada satu pandangan ba'dul ilm, ahlul ilmi, dia kata yujzi, memadai sekadar yuharrik lisanahu. Kalau gerak lidah ya, tak, bergerak lidah saja, keluar huruf, bergerak huruf itu tanpa suara memadai. Ana rasa video tu nak condemn hak ni, dia suruh kita kuat sikit, orang dengar tak faham, nyogi akak suara kuat. Maka jadilah suara kuat lebih daripada yang sepatutnya. Nanti kita betul baliklah. Pasal itulah ada setengah orang ni kalau dia imam waladhdallin dia tu kita boleh hami belakang. Kita kata tak boleh lagu tu. Ini tidak nama solat sir. Ini sudah nama solat separa jahar. Jadi kita betul balik. Alhamdulillah. Cukuplah dengan kata-kata imam, walaupun ada pandangan yang kata tadi apa ni, gerak lidah, kita ambil yang sederhana. Sederhana kitanya gerak lidah, ada suara tapi suara itu didengari oleh telinga kita saja, tidak didengari oleh jiran tetangga sebelah kita, supaya kita tidak mengganggu orang lain yang nak membaca. Tu kalau hak biasa. Kalau pembaca luar biasa agak macam mana? 5 kali waladhdallin. Mana agak waladhdallin. Ni kau berat lagi ni. Nah, minta maaf lah. Penyakit waswas ni penyakit yang kronik, bukan mudah nak ubat kan. Tapi insya-Allah kalau dia nak berubah. Banyak kes-kes yang terlibat dengan isu was-was yang ana sendiri melalui beberapa orang sahabat. Alhamdulillah bila kita ubati dia, tak ada jampi ke apa, kita motivasi dia dengan baca hadis-hadis, cara-cara bacaan ini. Alhamdulillah akhirnya mereka selamat daripada penyakit was-was. Baiklah para jemaah sekalian, sesalah itu tentang
suara perlahan daripada ketika kita baca perlahan. Tamaklah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan akan datang tentang amin. Amin ni panjang juga ni. Berapa qiraat, berapa mat. Nanti kita suruh Al-Fadhil Ustaz Abdullah huraikan amin tu berapa harakat, berapa mat dia. Comel. Pasal kita dia ada amin, amin. Macam-macam ada tu. Tunggu dalam siri akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.